Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Nama saya Siti Hanidah binti Garat daripada Pusat Pembelajaran OUM Seremban Negeri Sembilan. Tugasan kali ini adalah HBEC 3103 iaitu pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu kanak-kanak bagi semester September 2022. Kali ini kita akan membincangkan tentang 3 teori perkembangan bahasa. Apakah 3 teori perkembangan bahasa ini? Teori yang pertama adalah teori nepotisme. Teori yang kedua adalah teori interaksionisme. Dan teori yang ketiga adalah behaviorisme. Apakah teori nepotisme? Jom kita bincangkan. Perkataan nativisme merupakan serapan kata yang berasal daripada natus yang bermaksud lahir atau nativus yang bermaksud kelahiran, iaitu pandangan bahawa setiap manusia sudah mempunyai kekuatan atau potensi semula jadi yang diperolehi melalui keturunan, iaitu berasal secara semula jadi. Aliran ini muncul daripada falsafah nativisme sebagai satu bentuk falsafah idealisme dan melahirkan pandangan bahawa perkembangan kanak-kanak ditentukan oleh keturunan, bawaan sejak lahir dan faktor semula jadi. Pelopor aliran ini ialah seorang ahli falsafah Jerman bernama Arthur Schopenhauer yang dilahirkan pada 22 Februari 1788 dan meninggal dunia pada 21 September 1860. Aliran ini menyatakan bahawa perkembangan kanak-kanak berasal daripada fitrah sejak lahir dan banyak dipengaruhi oleh faktor genetik dan persekitaran kurang mempengaruhi personaliti dan perkembangan kanak-kanak. Terdapat 3 faktor utama yang dianggap berpengaruh pada perkembangan manusia. Apakah 3 faktor ini? Faktor yang pertama adalah faktor genetik. Faktor keturunan atau genetik yang diwarisi daripada gabungan kedua-dua ibu bapa. Jadi, apabila anak-anak dilahirkan, mereka akan mempunyai pakat ayah dan ibu mereka. Terdapat banyak contoh yang boleh kita temui dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, seorang guru yang dilahirkan oleh ibu bapa yang bergelar juga seorang guru. Faktor yang kedua adalah faktor keupayaan kanak-kanak. Faktor ini datang daripada kebolehan kanak-kanak meneroka minat dan bakat mereka. Jika kanak-kanak itu tidak mempunyai motivasi atau tuntutan untuk mencari bakat mereka sendiri atau tidak dibantu untuk mencari apa yang menjadi minat dan bakat mereka, sudah tentu sukar untuk mereka mencari potensi asas dalam diri mereka. Faktor yang ketiga adalah faktor pertumbuhan kanak-kanak. Tidak terlalu berbeza dengan faktor yang sebelum ini. Faktor pertumbuhan ini merujuk kepada menggalakkan kanak-kanak untuk mengetahui apa yang menarik minat bakat mereka dalam setiap fasa pertumbuhan. Oleh itu, kanak-kanak akan bertindak balas atau memberi respon terhadap apa yang dilakukan untuk mengembangkan kebolehan diri mereka sendiri. Jadi, apakah tujuan teori nepotisme ini? Teori nepotisme ini bertujuan untuk dapat mengeluarkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, menggalakkan orang ramai mencipta diri yang berwibawa. Yang ketiga, menggalakkan orang ramai membuat pilihan. Yang keempat, menggalakkan orang ramai mengembangkan potensi mereka dari dalam. Dan akhir sekali, yang kelima, menggalakkan orang ramai mengenali bakat dan minat mereka. Jom kita bincangkan teori yang kedua. Apakah teori interaksionisme? Teori ini dikenali juga sebagai interaksi simbolik, di mana teori ini mempunyai anggapan bahawa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik memberi tumpuan kepada kepentingan konsep sendiri dan persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu yang lain.
Dalam pandangan teori ini, manusia adalah makhluk membuat atau menghasilkan simbol. Segala sesuatu ataupun objek dalam kehidupan manusia mempunyai makna yang simbolik. Pelopor aliran ini adalah Herbert George Blumer yang dilahirkan pada 7 Mac 1900 dan meninggal dunia pada 13 April 1987. Dia juga ialah seorang ahli sosiologi Amerika yang minat ilmiah utamanya ialah interaksionisme simbolik dan kaedah penyelidikan sosial. Tujuan teori interaksionisme ini adalah simbol di sini difahami sebagai tanda yang mengandungi persetujuan makna. Oleh itu, tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kumpulan adalah berdasarkan makna simbolik objek. Sebagai contoh, kita melihat papan tanda lalu lintas yang di hujung tiang mempunyai plat bulat dengan huruf P yang dicoret. Tanda itu adalah simbol yang dipersetujui bermaksud larangan parking di sekitar kawasan tersebut. Mari kita bincangkan apakah teori behaviorisme. Behaviorisme ialah satu teori perkembangan tingkah laku yang boleh diukur, diperhatikan dan dihasilkan oleh gerak balas pelajar ataupun kanak-kanak terhadap rangsangan. Pencetus teori ini adalah Ivan Petrovich Pavlov yang dilahirkan pada 14 September 1849 dan meninggal dunia pada 27 Februari 1936. Dia merupakan seorang ahli fisiologi dan pakar perubatan Rusia. Dia dilahirkan di sebuah kampung kecil di tengah Rusia. Teori ini dengan model hubungan rangsangan tindak balas meletakkan seseorang yang belajar sebagai individu yang pasif. Tindak balas atau tingkah laku tertentu menggunakan kaedah latihan atau pelaziman sahaja. Kemunculan tingkah laku akan menjadi lebih kuat jika diberi peneguhan dan akan hilang jika dihukum. Jadi, apakah ciri-ciri teori behaviorisme ini? Teori ini mempunyai ciri nombor 1 adalah beri perhatian lebih kepada faktor persekitaran. Ciri yang kedua adalah penekanan kepada faktor bahagian lain. Yang ketiga, penekanan kepada tingkah laku yang boleh dilihat dengan menggunakan kaedah objektif. Yang keempat, mempunyai sifat yang mekanikal. Yang kelima, fokus pada masa yang lalu. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa teori ini beranggapan bahawa seseorang itu boleh dikatakan belajar daripada tingkah laku yang boleh dilihat dan bukan daripada apa yang ada dalam fikiran. Teori ini banyak mempengaruhi dalam kehidupan seharian, terutamanya di dalam membentuk perilaku kanak-kanak. Sebagai contoh penerapan teori behaviorisme dalam kehidupan seharian. Jom kita bincangkan. Ibu bapa yang mempunyai perilaku anak yang tantrum. Kanak-kanak yang tantrum akan menggunakan tantrum mereka sebagai senjata mengawal ibu bapa mereka untuk mengikuti kemahuan mereka. Jadi, apa yang perlu dilakukan? Nah, apakah peranan seorang ibu bapa apabila anak-anak mereka menjadi tantrum? Ibu bapa perlu bersikap tenang ketika anak sedang memberontak atau tantrum sama di rumah ataupun di tempat umum, walaupun hakikatnya untuk bertenang di tempat umum bukanlah sesuatu yang mudah. Yang kedua, apabila anak berhenti menangis, apabila melihat tiada respon daripada ibu bapa mereka kerana mereka tahu bahawa kelakuan yang dilakukan itu seperti tantrum tidak mendatangkan faedah kepada diri mereka.
Yang ketiga, apabila anak telah bertenang, ibu bapa perlu memainkan peranan dengan mengajak mereka berbual, mendengar pendapat mereka dan akhirnya memberikan penjelasan kepada mereka. Di antara ketiga-tiga teori tersebut, apakah pilihan anda? Yang manakah pilihan anda? Sama ada teori nervatisme, teori interaksionisme atau teori behaviorisme. Pada pendapat saya memilih teori behaviorisme. Ini adalah pandangan daripada saya. Saya memilih teori ini kerana penerapan teori behaviorisme di dalam kehidupan seharian terutamanya bagi ibu bapa dan guru sangat relevan kerana teori ini dapat mengurangkan tingkah laku yang negatif di dalam kehidupan individu terutamanya kanak-kanak. Jadi kesimpulan daripada ketiga-tiga teori ini adalah setiap teori yang dikaji mempunyai manfaat dan sebabnya yang tersendiri. Teori-teori yang terhasil juga memberi bantuan di dalam kehidupan seharian. Oleh itu, manfaatkanlah ilmu ini dan semoga ilmu tentang teori negativisme, interaksionisme dan behaviorisme ini dalam dunia psikologi dapat memberi manfaat kepada semua. Sehingga kita berjumpa lagi kawan-kawan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Bye.